Shalom dan selamat datang kepada pelayanan online kita hari ini, 29 hari bulan Ogos tahun 2021. Dan dalam musim Trinity, hari ini adalah Ahad yang ke-13. Petikan yang diberi untuk kita bacakan hari ini adalah daripada Ulangan bab 4 ayat 1 hingga 2 dan ayat 6 hingga 9. Mazmur 15, Yakobus 1 ayat 17 hingga 27 dan Markus bab 7 ayat 1 hingga 8, ayat 14 dan 15 dan juga dari ayat 21 hingga 23. Berhentikanlah video ini buat seketika dan bacakanlah semua petikan yang saya beri tadi sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah ini kita berterima kasih. Dan untuk peluang mendengar firman-Mu kita berterima kasih. Tolonglah kita menyimpankan firman-Mu di dalam hati kita. Dan kita mendengar firman-Mu bukan saja sekadar mendengar, tetapi juga setia dan mengikuti kehendak Tuhan dalam firman-Mu itu. Berkatilah hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, di petikan yang diberi untuk kita pagi ini, pertama kali Bilangan bab 4 ayat 2, kita melihat Tuhan memanggil kita mentaati perintahnya. So kita perlulah menyimpan firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan di dalam hati kita. Dan kita perlulah juga mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itu yang Tuhan minta Musa bercakap kepada umatnya pada masa itu. Untuk mentaati perintah Tuhan, untuk menyimpannya dalam hati mereka, dan untuk mengajar anak-anak mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Bila kita datang kepada Mazmur 15, ada soalan yang ditanya ayat 1. Ya Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di rumah-Mu? Siapakah yang boleh tinggal di Sion, bukit-Mu yang suci itu? Jawapannya diberi pada ayat 2. Orang yang hidup tanpa celah dan yang berbuat baik, orang yang jujur dan orang yang mengatakan yang benar. So orang tanpa celah, orang yang berbuat baik dan dengan jujur, dan orang yang mengatakan perkara-perkara benar. Lepas itu bila kita baca Yakobus ayat bab 1 ayat 19, kita dipanggil untuk cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat naik marah. Dan ayat 22 memanggil kita mendengar firman Tuhan, jangan sekadar mendengar saja, tetapi lakukanlah apa yang Tuhan minta dalam firman-Nya. Kita perlu tetap lakukannya, bukan saja kadar mendengar saja. Dan di ayat 27 pula Tuhan memanggil kita menolong anak yatim piatu dan juga balu. Dan ini merupakan ibadat murni dan sejati. So kita perlulah buat perkara-perkara kerja-kerja sosial untuk anak-anak yatim piatu dan juga untuk balu-balu. Okay. Akhirnya di Markus bab 7 ayat 8 kita lihat Farisi semua mereka tidak pedulikan perintah Tuhan.
Hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan tidak di hati mereka, tetapi mereka mengikuti ajaran manusia. Bukan mengikuti perintah Tuhan, tetapi mengikuti ajaran manusia. Hukum-hukum Tuhan tidak di dalam hati mereka. Dan Yesus berkata di ayat 21 hingga 23, perkara-perkara jahat akan timbul dari hati mereka. Jika firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak diresapi, tidak diletak dalam hati kita, mestilah perkara-perkara jahat akan keluar daripada hati kita. Di Kolose bab 3 ayat 16 pula, ajaran Kristus, firman Tuhan perlulah meresapi hati kita. Paulus memanggil umat Tuhan di Kolose untuk meresapi dan untuk menyimpan firman Tuhan, ajaran Kristus dalam hati mereka. Di Mazmur 119 ayat 11 pula, ayat itu memberitahu kita, penulis Mazmur ini menyimpan hukum-hukum Tuhan di hatinya supaya dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Penulis Mazmur ini berkata dia menyimpan semua firman Tuhan di hati dia, hukum-hukum Tuhan di hati dia, supaya dia tidak melakukan apa-apa dosa terhadap Tuhan. So, tajuk yang saya beri untuk firman Tuhan pagi ini adalah kita perlu menyimpan firman Tuhan di hati kita. Simpan firman Tuhan di hati kita. Biarlah firman Tuhan meresapi hati kita. Saudara-saudari sekalian, kita perlulah menerima firman Tuhan dan kita perlulah bacanya, dan kita juga perlulah mengingati firman Tuhan supaya kita boleh jalan di jalan yang baik dan kita boleh hidup mengikut kehendak Tuhan. Bagaimanakah kita membaca firman Tuhan? Bagaimanakah kita menerima firman Tuhan? Bagaimanakah kita membuat renungan-renungan kita pada hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan itu? Dapatkah kita mengingatkan janji-janji Tuhan dan simpannya di dalam hati kita? Tuhan mau kita menyimpan firman-Nya, hukum-hukumnya, janji-janjinya di dalam hati kita. Ada 4 perkara yang kita hendak lihat bila kita menyimpan janji-janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita, apa yang berlaku kepada kita. Apakah firman Tuhan akan buat kepada kita ayat-ayat suci Tuhan ini, hukum-hukum Tuhan. Nah, jika kita boleh menyimpankan hukum-hukum Tuhan ini dalam hati kita, dia akan memuji kita. Memuji kita. Kita lihat di Wahyu bab 2 dan bab 3. Tuhan menyuruh Apostle John menulis surat kepada gereja-gereja di Asia Minor. Efesus, Smyrna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodicea. Dan bila Tuhan melihat kebaikan mereka, bila Tuhan melihatkan kesaksian-kesaksian mereka, Tuhan memuji mereka. So, surat itu ada kandungan yang memuji mereka. Kenapa? Sebab perkara-perkara baik yang ada pada mereka. So, kita perlulah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Hukum-hukum Tuhan di dalam hati kita. Supaya kita dapat mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Barulah firman Tuhan itu akan memuji kita. Tuhan akan memuji kita jika kita dapat ikuti kehendak Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Kedua,
firman Tuhan akan membetulkan kita. Dia akan membetulkan kita. Sebagai manusia, kita mestilah melakukan banyak kesilapan-kesilapan. Kesilapan terhadap ataupun dosa terhadap diri kita, kesilapan ataupun dosa terhadap orang lain, ataupun kesilapan atau dosa terhadap Tuhan. Jika firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan di dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Kamu telah melakukan satu kesalahan. So kamu perlu minta pengampunan daripada Tuhan. Kamu perlu membetulkan kesilapan kamu itu. Roh Kudus akan mengingatkan kita. So firman Tuhan jika di dalam hati kita, dia akan membetulkan kita. Dia akan memberitahu kita apa yang kita telah buat itu silap. Jika tidak, firman Tuhan tidak dalam hati kita, maka kita pun tidak akan diberitahu bahwa kita telah lakukan kesalahan terhadap Tuhan ataupun terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. So Tuhan meminta kita menyimpan firman-Nya di dalam hati kita supaya dia dapat juga membetulkan kita. Yang ketiga pula, Tuhan meminta firman Tuhan disimpan dalam hati kita supaya dia boleh mengutuskan kita. Mengutuskan untuk melakukan kerja-kerja Tuhan. Jika firman Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan mengutuskan kita untuk menjadi saksi dia. Semua kebaikan yang kita telah terima daripada Tuhan. Semua pengampunan dosa yang kita telah terima daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengorbankan diri ini untuk menyelamatkan kita. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Sebagai juru selamat kita, kita perlu kongsi kepada orang lain. So jangan kita lupa, Tuhan juga melalui firman-Nya mengutuskan kita. Jika firman Tuhan di dalam hati kita, firman Tuhan itu akan mengutuskan kita untuk berkongsi, untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Akhirnya, firman Tuhan akan memeriahkan kita, mengembirakan kita. Jika firman Tuhan di dalam hati kita, biar apapun situasi yang kita melalui, cabaran-cabaran yang kita melalui, seperti pandemik COVID-19 ini telah membawa banyak kesusahan kepada banyak orang. Biar apapun cabaran kita, jika firman Tuhan di dalam hati kita, dia akan memeriahkan kita. Roh Kudus akan mengingati kita semua janji-janji Tuhan kepada kita. Jika kita telah baca, jika kita telah mengingatkannya, dan jika kita telah simpankannya dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita janji-janji yang tepat itu pada situasi yang perlukan. So begitulah perlu kita menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Tuhan Yesus akan menjadi Tuhan yang akan memeriahkan kita semasa kita melalui kesusahan begitu. Yesus akan memeriahkan kita, mengingati kita semua firman-Nya kepada kita. Sebagai penutup, saudara-saudari sekalian, jika kita lapar, orang lain tidak boleh makan untuk kita. Jika kita rasa letih dan perlu berehat, orang lain tidak boleh berehat untuk kita. Kita sendirilah perlu berehat. Kita sendirilah perlu makan. Begitu juga dari segi rohani. Kita perlulah baca firman-firman Tuhan dengan sendiri ataupun mendengar firman-firman Tuhan dengan sendiri melalui telinga kita. Dan selepas membuat renungan kita, kita simpannya di dalam hati kita. Hanya bila firman Tuhan disimpan dalam hati kita, dia akan memuji kita, dia akan membetulkan kita,
Dia akan mengutuskan kita dan dia akan menceriakan kita. Tuhan berkati kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk pelayanan pagi ini kita berterima kasih, dan untuk firman-Mu kepada kita, mengingatkan kita betapa mustahaknya untuk kita menyimpan firman-firman-Mu, hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu di dalam hati kita. Supaya bila kita melalui situasi-situasi yang berlainan, dia akan menolong kita dengan memuji kita, membetulkan kita, mengutuskan kita, memeriahkan kita. Berkatilah hamba-hamba-Mu dengan firman. Biarlah firman-Mu yang kita dengar pagi ini menjadi benih yang ditanam pada hati, tanah yang subur di dalam hati kita. Bukan saja kita dengar sekadar mendengar, tetapi kita dapat setia dan dapat mengikuti firman Tuhan. Tolong kita menyimpan firman-firman-Mu, hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu di dalam hati kita. Berkatilah hamba-hamba. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. 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 Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Sekian. Tuhan berkati kamu dan keluarga kamu. Jagalah diri kamu. Tinggallah di rumah, jangan keluar. Biarlah berkat Tuhan bersama kamu. Tuhan berkati.